Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sempena Minggu Pendidikan Inovasi 2021, saya, Raja Zifatu Aida Raja Ibrahim, mewakili rakan-rakan daripada Universiti Malaysia Terengganu bagi membentangkan projek inovasi kami yang berjudul Model Pengurusan Kesihatan Mental (MPKM) Mangsa Banjir Berintegrasikan Pendekatan Psikososial. Fokus pembentangan inovasi ini merangkumi pengenalan, penyataan masalah, penerangan tentang model pengurusan kesihatan mental MPKM, metodologi kajian serta implikasi kajian. Sebagai pengenalan, banjir besar yang sering melanda Malaysia bukan sahaja mempengaruhi kehidupan sebilangan besar individu secara fizikal, tetapi juga mempengaruhi psikologi mereka. Penyediaan model pengurusan kesihatan mental MPKM adalah bertujuan untuk mencapai matlamat pembangunan lestari SDGs yang ketiga, iaitu dari aspek pembangunan kesihatan dan kesejahteraan manusia menjelang tahun 2030 yang direncanakan oleh bencana banjir. Permasalahan kajian. Menurut Chan 2015, Rahman et al. 2012, di Malaysia kajian berkaitan model pengurusan banjir lebih bersifat fizikal berbanding aspek psikologi. Pengurusan dari aspek psikologi mangsa banjir masih kurang dititik beratkan, sedangkan aspek tersebut perlu menjadi teras dalam pengurusan dan bantuan ke atas mangsa banjir. Kajian yang menggabungkan dua sumber kesiapsiagaan psikologi iaitu sumber peribadi dan sumber sosial adalah masih sangat terhad. Apabila dikaji, kebanyakan model pengurusan banjir adalah berbentuk fizikal. Model pengurusan struktur seperti mana contoh pembinaan empangan benteng dan juga saluran pintasan. Manakala pendekatan bukan berstruktur adalah fokus kepada pembersihan sungai dari sampah sarak, pemeliharaan tanah, kajian oleh JPS Selangor 2021 dan juga Samsuri Bakar dan Unjah 2018. Manakala model pengurusan banjir yang menggunakan pendekatan psikologi juga berbeza dengan MPKM. Contoh kajian oleh Yusof 2016 yang menggunakan aplikasi Total Safety Management mendapati bahawa dalam mengurus psikologi mangsa banjir, dua aspek penting yang dilihat adalah aspek dalaman dan juga luaran. Walau bagaimanapun, model ini mempunyai kelemahan di mana ia hanya melibatkan 5 orang responden sahaja dan dapatan ini ataupun model ini tidak boleh digeneraliskan kepada mangsa banjir yang lain. Manakala kajian oleh Rahman, Ojo dan juga Dora Sami 2015, mereka membuat satu model pengurusan banjir yang menggunakan konstruk psikologi, tetapi kajian mereka hanya melihat kepada ketahanan diri mangsa banjir. Model MPKM berasaskan psikososial adalah lebih bersifat komprehensif dan holistik, melibatkan dimensi trait personality, strategi daya tindak dan sokongan sosial. Model MPKM ini membantu mangsa banjir dalam mengurus trait personality yang negatif seperti psikosis dan juga neurotism, memperkasakan strategi daya tindak iaitu fokus masalah dan juga fokus kepada emosi serta memperkasakan sokongan sosial. Model MPKM melihat kesejahteraan psikologi iaitu melibatkan dimensi yang lebih komprehensif iaitu stres, anxiety, depresi dan juga trauma. Metodologi kajian. Perancangan pelaksanaan model MPKM akan melibatkan lokasi di Terengganu. Kaedah persampulan rawat pelbagai peringkat akan digunakan untuk memilih sampel kajian.
Pada peringkat pertama, penyelidik akan memilih 4 buah daerah daripada 8 buah daerah yang terburuk mengalami bencana banjir pada akhir tahun 2020 dan Januari 2021. Daerah-daerah tersebut ialah Kemaman, Dungun, Hulu Terengganu dan Setiu. Dengan kerjasama pejabat daerah dan pejabat kebajikan masyarakat, beberapa buah kampung akan dipilih daripada 4 buah daerah tersebut. Manakala, responden kajian adalah melibatkan mereka yang berumur 18 tahun ke atas yang mengalami bencana banjir. Akhbar melaporkan bencana banjir di Pantai Timur di mana Terengganu mencatatkan jumlah mangsa banjir tertinggi iaitu seramai 12,899. Daripada keseluruhan mangsa, Kemaman masih menjadi daerah tertinggi dengan membabitkan 2,719 buah keluarga, diikuti Dungun 1,574 mangsa dan Hulu Terengganu 207 mangsa. Bagi menguji model MPKM, beberapa instrumen telah dikenal pasti untuk digunakan sebagai panduan perbincangan kumpulan fokus FGD dan juga edaran survey dalam kalangan responden. Di antara instrumen yang digunakan adalah E-Psychological Instrument for Flood Victims version 2 untuk mengukur kesejahteraan iaitu kesihatan mental responden. ISAP Personality Questionnaire Short Skill version Bahasa Melayu digunakan untuk mengukur trait personality, manakala strategi daya tindak digunakan dengan pengukuran yang dibentuk oleh Sergi et al. 2019. Multi-dimensional scale of perceived social support yang mengandungi 12 item digunakan untuk mengukur sokongan sosial. Implikasi kajian dengan terhasilnya inovasi model pengurusan kesihatan mental masa banjir berintegrasikan pendekatan psikososial ialah 1. Menyediakan bukti empirikal dan memberikan sumbangan dalam kesusasteraan di Malaysia berkaitan impak dan kesiapsiagaan psikologi komuniti setempat selepas banjir. 2. Menyediakan maklumat dan persediaan awal kepada kaunselor dan pegawai psikologi yang bakal turun ke lapangan untuk meredakan krisis psikologi mangsa banjir. 3. Memberikan maklumat awal kepada agensi pengurusan bencana negara sebagai persediaan awal membangunkan satu modul khas berkaitan pengurusan dan kesiapsiagaan psikologi mangsa banjir. Yang keempat, meningkatkan kepekaan pihak pengubah dasar berkaitan pengurusan isu traumatik pasca banjir. Semoga perbentangan ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.